Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita nak review sebuah Maxi Scooter sebab saya pun memang peminat Maxi Scooter, iaitu yang ini, Maxim TL500. Tetapi disebabkan hari ini adalah hari Jumaat yang berkat, anda yang belum menekan butang subscribe, berkat kalau kita tekan pada hari ini. Loceng tu jangan lupa. Maxi Scooter, iaitu skuter besar lah, 250cc, 300, 400, 500cc ke atas. Benda ni popular di Europe. Ya, betul. Di Europe, bukan di US, bukan di Japan. Budaya Maxi Scooter ni telah dimulakan sebenarnya oleh siapa? Oleh Yamaha T-Max. Ya. Tapi kenapa kat Europe suka Maxi Scooter ni? Sebab dekat sana jalan dia sempit dan juga minyak dia mahal. Jadi mod pengangkutan harian yang praktikal. Sebab kita tahu skuter ni dia transmission auto, lepas tu dia boleh bawa barang dan dia juga senang dikendalikan dalam bandar. Sebab tu dia memang laku, dan sebab tu juga sehingga ke hari ini Yamaha T-Max menjadi king of scooter di Europe. T-Max ni tak ada saingan ke? Ada tuan-tuan. Honda ada Silverwing, kemudian Suzuki ada Bergman, Kawasaki ada J300. Tetapi tidak dapat melawan T-Max. Even bila Honda keluarkan Forza Integra 750 XADV, susah sebenarnya untuk melawan T-Max. Dan T-Max ni dilawan oleh ni pesaing yang baru daripada SYM. Dia direct nak compete dengan T-Max. Dia punya resepi ni daripada chassis, suspension, transmission, semua dia tiru macam mana T-Max. Tapi berjaya kat dia. Bagus ke motor ni? Okey, selain daripada SYM TL500, dia ada kembar yang lagi satu, iaitu Kymco AK550, tapi yang itu tak masuk Malaysia lah. Sebab itu kita review yang ini. Okey, mana sedap motor ni dengan T-Max? Sedap ke? Sedap. Benda pertama yang paling saya suka tentang TL500 ni, tahu tak apa dia? Bunyi dia. First time dengar bila dia start, wah sedap betul bunyi 2 silinder skuter ni kan. Macam mana bunyi dia? Okey, nak start dia? Onkan kunci, dia masih pakai kunci. Lepas tu kita, biasalah, kill switch ni hidupkan, tarik brake dan start. Bunyi dia masa dia idling memang sedap. Masa dia cruising tu dia tak dengar sangat. Okey, sebab dia 2 silinder, bunyi dia basi. Saya rasa ini antara skuter yang dengan bunyi yang paling sedap. Enjin dia pakai enjin apa? Ini adalah enjin terbesar yang pernah dibuat oleh SYM dan juga Kymco. Okey, dia orang ada kan, ada beradik kan. Enjin ni terletak dekat bawah ni, enjin 2 silinder 465cc. Dia ada sekitar 40 horsepower macam tu lah. Walaupun nama dia TL500, dia sebenarnya 465cc, 40 horsepower, 8 valve DOSC. Yang penting bunyi dia sedap. Power dia memang bagi saya okey, saya tak ada komplain. Cruising, daripada pecotan, daripada top speed, tak ada masalah. Dan di Europe, dia orang baru keluar satu lagi model baru. Dia panggil TL508. Tapi kalau nak tunggu yang tu, lambat lagi masuk Malaysia. Kalau masuk pun, mungkin lagi mahal kot. Handling dengan braking dia macam mana? Okey, motor ni memang benchmark dia adalah sebuah Yamaha T-Max. Jadi dia kena buat yang bagus macam T-Max lah. Untuk brake depan dia pakai 2 disc, 2 port, 2 side. Dan juga ini USD fork.
Dan saiz tayar apa semua ni semua dia ikut T-Max. Dari segi braking, handling apa semua, itu saya cerita sekejap lagi. Memang sebenarnya tip top motor ni. Lampu dia bukan sahaja cantik tapi memang moden. Dia pakai LED depan dan juga belakang. Lampu utama, lampu rendah, lampu tinggi. Okey, lampu depan ni juga dia ada DRL. Cantik dia duduk dekat situ. Design dia memang boleh dipuji. Sebab sebelum ni saya tak pernah puji pun design SYM punya skuter. Memang semuanya gemuk-gemuk macam tu kan. Okey, apa lagi? Dia punya side mirror. Side mirror ni disebabkan body dia agak ke rider sikit. Jadi side mirror dia kena letak dekat depan. Kalau side mirror tu dekat sini macam skuter biasa elegan atau skuter-skuter kecil yang lain kan, sebenarnya bila kita menunduk masa hujan ke apa kan, sebenarnya kita susah sikit nak tengok belakang. Yang ini rupanya praktikal side mirror macam ni. Padahal sebelum ni saya tak suka pun. Ini pun dia tiru T-Max. Walaupun ini produk pertama skuter besar daripada SYM, ternyata mereka membuat motosikal ni bersungguh-sungguh. Bukan dia buat sekadar ala siap je jual murah sikit daripada T-Max orang beli. Tak, dia bukan macam tu. Memang dia buat dengan berkualiti. Okey, contohnya kalau kita tengok dekat Swiss dia ni, cara pemilihan bahan, fitment dan juga kualiti barang yang digunakan, memang kita tahu ini bukan skuter yang murah. Ni skuter yang premium tapi pada harga mampu milik. Untuk Swiss dekat sebelah kanan macam biasa dia ada key switch on off kat sini. Lepas tu dia ada hazard light dan juga starter button lah. Okey, dekat sebelah kiri switch dia macam biasa dia ada signal, horn, pass light dan juga lampu tinggi rendah. Cuma lampu tinggi rendah dia ni, dia punya switch ni unik sikit. Dia pakai slide ke bawah dan juga ke atas. Ada lagi satu switch tambahan dekat sini iaitu ni switch untuk mengawal TFT dekat depan. Ya, motor ni full digital. Dia datang dengan TFT 4.5 inci yang ada 3 bahagian yang berbeza. Okey, kita hidupkan, kita tengok main bahagian dia dekat bahagian tengah. Dekat sini bila kita start dia tunjuk logo SYM, bukan BMW lah. Okey. Dekat tengah ni kita boleh tukar dia punya layout. Sama ada kita nak tengok RPM, kita nak tengok speedo dalam analog ataupun kita nak tengok jam, kita boleh tengok info-info lain, distance, speed, time, apa lagi, max RPM, volt battery, berapa suhu enjin, apa semua. Dekat sebelah kanan sekali tu dia ada speedometer dalam bentuk digital dan juga mileage dekat sebelah atas. Walaupun dia semua digital, dia tidaklah tajam atau sebagus motor-motor yang harga 780,000. Padahal motor ni 30 lebih je, tapi dia dah bagi TFT pun kira okey sebenarnya. Orang yang beli skuter ni biasanya sebab dia praktikal, dia ada banyak tempat simpanan barang, termasuklah TL500 ni. Okey, dekat sebelah kanan ni, bila kita buka dekat sini, okey, dia boleh ada simpan handphone lah sebab dia ada USB charger dekat sini. Okey, kat sebelah kiri pun ada lagi tempat letak barang, cuma dekat sini dia punya space dia tidak berapa besar. Saya rasa nak taruh benda-benda kecil, contoh macam access card ke, kunci ke, mungkin boleh lah. Alright. Di luar negara, ada beberapa negara yang dia dapat spek dengan keyless, tapi dekat Malaysia dia masih pakai kunci. Sebab apa? Saya rasa logiknya memang sebab dia nak jual motor ni murah. Okey, walaupun dia pakai kunci, tapi kebanyakan function dia berfungsi dekat sini. Okey, pertama kalau kita nak buka dia punya tangki minyak, daripada masuk kunci tu kita tekan kiri, dah terbuka. Dekat sini kita boleh isi minyak dia. Minyak dia berkapasiti, tangki dia 12.5 liter. Daripada pengalaman saya bawa dia, satu tangki yang 12.5 liter tadi boleh pergi sejauh dalam 220 ke 230 km kalau kita bawa santai. Kalau kita lenjan, bawah 200 insya-Allah. Apa lagi untuk biasa kompartmen kan? Kalau kita nak buka bawah tempat duduk dia, kena on dulu. Bila kita on, ada satu switch kat sini, tekan. Dia buka pun sama macam T-Max. Ikut depan, dia naik ke atas. Dan space dalam dia ni, dia antara
Maxi dengan space yang terbesar ditawarkan. Yang pastinya dia lebih besar daripada XADV dan juga BMW C400X. Memang besar, banyak. Saya punya beg kerja tu boleh taruh straight dalam ni dengan laptop 15 inci. Oh sorry, 14 inci. Okey. Macam juga skuter-skuter yang lain, bila kita turunkan tongkat, enjin akan mati. Tetapi TL ni dia tambah lagi satu function di mana tongkat ni bertindak sebagai dia punya parking brake. Jadi kalau kita tolak yang ni, tayar terus lock dekat belakang. Itu dia punya function. Tapi sayangnya, kalau macam dekat traffic light kan, bila kita turun ni dengan enjin sekali mati. Itu sepatutnya kalau turun ni, enjin tak payah mati pun tak apa sebab dia dah lock kan. Itu sepatutnya. Dari segi suspension belakang, yang ini adalah canggih. Itu kita boleh cakap lah, sebuah pembuat skuter daripada Taiwan yang cuba melawan Yamaha T-Max. Jadi dia buat macam mana? Untuk mendapatkan handling yang sedap, memang dia kena asingkan enjin dan juga transmission. Jadi disebabkan transmission dia dekat depan, final drive dia menggunakan rantai. Maksudnya kurang power loss. Okey. Suspension belakang dia menggunakan multi-link dan juga single-sided monoshock. Kalau anda bawa motor ni, anda tahu ia lebih mirip kepada sebuah motor berbanding sebuah skuter. Sedap ke handling motor ni? Mana sedap dengan X-Max? Tak boleh compare langsung. Sebab kalau X-Max, Forza, Elegant, RT3, Kymco Exciting 400 semua tu, dia masih sebuah skuter. Sebabnya enjin depan, dia punya transmission CVT semua dekat belakang. Ini dah kategori berbeza. Mekanisme suspension dia apa semua berbeza. Ini dia sama dengan T-Max, dia sama dengan XADV, Forza 750 yang baru tu. Itu dia punya saingan dan kelas dia. Kalau kita nak cakap pasal handling, totally different. Ini dia lebih dekat handling sebuah motor berbanding dengan handling sebuah skuter. Dia punya tayar pun lebar, 15 depan belakang, depan 12, belakang 16. Saiz ni yang pakai cuma T-Max dengan BMW C650 GT. Harga dia berapa? 70-80 ribu. Yang ini berapa harga dia? Cuma 36 ribu ringgit. Memang sangat berbaloi dengan spek dan juga apa yang dibagikan oleh motor ni. Sebab kalau kita nak compare, dulu Suzuki ada jual Bergman single cylinder harga 44. Apa lagi? Kymco Exciting 400i dulu 30 lebih single cylinder lagi. Apa lagi? Kalau X-Max, Forza, RT3 Elegant tu semua jauh lah dia punya spek tu kalau kita nak compare. Jadi berbaloi atau tidak? Kalau tanya saya personally, bukan saja berbaloi tapi sangat-sangat berbaloi untuk sebuah Maxi 40 horsepower twin cylinder macam ni. Okey, itulah saja tentang TL500 untuk review kita pada hari ini. Bang, 35,000, 36,000 mahal lah bang. Baik beli V-Storm, baik beli CB500X, baik beli CB650A, power lagi tinggi, lagi laju. Yang cakap baik beli ni, korang dah beli ke belum? Kalau belum beli, baik beli dulu. Baru kita komen. Okey, akhir sekali, tolonglah subscribe. Termasuk bangsa baik beli. Baik beli, baik subscribe.